Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IT di Kisah Hebat. Jadi, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke dalam podcast Sembang Kecak, di mana kita akan membahaskan tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPN dan 11 anjakannya serta implikasinya kepada guru yang berjiwa pendidik. Dalam membahaskan tajuk kita pada hari ini, kami telah membawa dua tetamu jemputan, iaitu saudara Faiz Fadli bin Abdul Basit dan juga saudara Amir Farhan bin Abdul Hamid, di mana kami akan membahaskan dengan lebih teliti dan lebih tepat mengenai 11 anjakan tersebut dan implikasinya terhadap guru yang berjiwa pendidik. Jadi, sebelum kita masuk pada 11 anjakan PPPM ni, izinkan saya terlebih dahulu untuk mendefinisikan atau membuat pengenalan sedikit tentang apa itu PPPM. Jadi, PPPM ni atau Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2013, di mana ia merupakan transformasi pendidikan yang melibatkan 3 gelombang atau fasa yang mengambil masa 13 tahun bermula tahun 2013 hingga 2025. Jadi, marilah kita masuk ke dalam anjakan pertama dalam 11 anjakan Pelan Pendidikan Malaysia. Boleh tuan-tuan? Boleh. Jadi, saya akan menjelaskan tentang anjakan pertama. Anjakan pertama ialah kesamarataan akses pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Jadi, anjakan pertama ini adalah selaras dengan aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang pertama, iaitu akses. Betul tak? Betul. Jadi, apakah maksud anjakan pertama ni? Okey. Maksudnya murid tidak mengira latar belakang sama ada dia kaya atau miskin, kurang pandai atau pandai, ataupun dia tu duduk luar bandar atau dalam bandar. Mereka ni akan menerima pendidikan yang berkualiti sama dengan pendidikan tersebut adalah bertaraf antarabangsa. Jadi, dalam merealisasikan hal ini, kerajaan telah mengadakan pelbagai pentaksiran yang baru seperti KPSM, iaitu Kurikulum Baharu Sekolah Menengah, dan KSSR, iaitu Kurikulum Sekolah Rendah, agar murid ini mampu bersaing di peringkat global. Kerajaan juga telah memperkenalkan satu pentaksiran, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Maafkan saya, kemahiran berfikir aras tinggi, supaya murid ini dapat berfikir dengan lebih baik. Jadi, kesan anjakan pertama ni tuan-tuan kepada guru ialah dia akan menjadikan guru ini lebih kreatif. Betul tak? Betul. Jadi, contohnya lah, dalam kelas tu guru tu mempunyai pelbagai murid daripada latar belakang yang berbeza. Jadi, guru ni haruslah menjadi lebih kreatif supaya pendidikan yang disampaikan itu adalah sesuai dengan murid-muridnya. Contohlah saya kata, murid yang kurang pandai tidak boleh diberikan pendidikan yang sama dengan murid yang lebih pandai. Jadi, guru ni haruslah mencari elektif yang lain atau mencari cara yang lain agar dapat memberikan pendidikan kepada dua murid yang berbeza. Jadi, itulah anjakan pertama dan kesannya kepada guru. Kedua, anjakan kedua ialah memastikan murid ini profesion dalam bahasa Malaysia, maafkan saya, dan bahasa Inggeris. Jadi, kerajaan ini menuntut setiap murid dapat bertutur dalam dua bahasa, terutamanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahkan menggalakkan murid ini menguasai bahasa tambahan yang lain menjelang tahun 2025. Kan saya cakap, ini di dalam SPM pun kita telah diberitahu bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah subjek teras kan? Yang mana ia merupakan salah satu syarat kelayakan untuk melanjutkan diri di peringkat pengajian tinggi. Jadi, boleh saya tanya kepada Saudara Faiz, apakah bahasa-bahasa tambahan yang lain? Jadi untuk guru bidang pekerjaan, mereka boleh belajar tentang bahasa Mandarin, Tamil, sekarang. Sebab bila ada banyak bahasa yang boleh berkomunikasi atau berbahasa Melayu. Kerana demand pekerjaan pada waktu sekarang, ia lebih suka untuk mengambil pekerja yang Mandarin fluently. Maksudnya seorang pelajar yang boleh bercakap Mandarin secara fasih. Jadi, itu pendapat kedua-dua terdahulu ini, ya.
Jadi kerajaan ni nak memastikan anjakan kedua ni direalisasikan, kerajaan ni telah memperluas linus supaya meliputi bahasa Inggeris. Jadi kesan anjakan kedua atau implikasi anjakan kedua ni kepada guru ialah ia akan melahirkan guru yang berkualiti, kerana anjakan ini secara tidak langsung menuntut setiap guru meningkatkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Contohlah saya bagi, jika murid ingin mempelajari bahasa Inggeris, siapa yang akan mengajar mereka? Guru-guru mereka lah. Jadi guru tersebut haruslah mendalami dulu bahasa yang ingin mereka ajarkan agar pendidikan yang diberi lebih efektif. Jadi secara tidak langsung ini telah menjadikan guru tersebut berkualiti. Di mana kalau contoh negara luar tengok kepada guru yang boleh berbahasa dengan pelbagai bahasa, maka negara luar akan memandang tinggi terhadap guru di negara tersebut. Jadi saya mempersilakan kepada Amir Farhan untuk menjelaskan anjakan-anjakan yang lain. Kemudian anjakan yang ketiga yang telah dilakukan oleh PPPM ialah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Hal ini demikian kerana murid pada masa ini akan mengharungi dunia yang syarat dengan cabaran pada masa akan datang. Jadi murid perlulah mempunyai kemahiran memimpin. Nilai murni sejagat seperti kasih sayang, prihatin dan bersikap suka tolong menolong bagi memimpin mereka pada masa akan datang dapat diperoleh melalui nilai etika yang diajar di sekolah. Ini juga bertepatan dengan aspirasi pelajar yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Salah satunya etika. Jadi apabila subjek etika ini cikgu, guru-guru KPM mengajar mereka, maka secara tidak langsung akan membantu anak murid kita berada di pentas tertinggi antarabangsa yang bertepatan dengan peribahasa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Adakah saudara Faiz merasakan subjek etika ini penting untuk diajar di sekolah menengah? Pada pendapat saya beranggapan bahawa subjek etika ini sangat penting sebab sebenarnya tidak diterapkan kepada murid-murid, hanya boleh bawa kepada masalah disiplin. Sebagai contoh, isafir, rokok, mencuri dan sebagainya. Jadi etika ini penting untuk diterapkan kepada setiap murid. Betul sama sekali. Impaknya kepada guru-guru, apabila etika ni diajar, maka guru-guru tersebut jugalah yang dapat menuai benda itu. Contohnya apabila murid-murid melihat guru-guru mereka berada dalam kesusahan untuk membuat tugasan yang berat, maka murid-murid itu akan menolong mereka. Jadi secara tak langsung, etika ini bukan sahaja bagi menolong murid-murid, malah untuk memastikan satu hubungan sosial itu berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, anjakan yang keempat ialah transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Pada tahun 2016, kerajaan telah menetapkan laluan untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang kreativiti untuk mengajar anak bangsa kepada guru. Tujuan kerajaan melakukan anjakan ini adalah untuk memastikan guru-guru yang mengajar anak watan di negara kita berada dalam keadaan yang sangat profesional dan sangat kreatif. Misalnya, guru-guru perlulah memenuhi syarat-syarat kelayakan yang sangat susah untuk mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan. Misalnya, kita di Institut Pendidikan Guru memerlukan subjek akademik dan kurikulum yang seimbang. Impaknya guru-guru di Malaysia akan mempunyai kualiti yang sangat tinggi. Adakah saudara Ilham ingin menambah sedikit pernyataan saya? Saya bersetuju dengan saudara Farhan. Tetapi bagi saya, jika ujian itu terlalu tinggi, maka ia juga akan memberi impak yang buruk kepada guru, kerana apabila guru ni tidak dimasukkan, tidak dipilih secara berluas atau secara banyak, dia akan mengalami kekurangan guru. Seperti yang kita tahu, isu sekarang ni kekurangan guru dalam pendidikan sendiri. Jadi itu bagi pendapat saya lah. Okey, seterusnya saya serahkan bagi anjakan yang kelima kepada saudara Faiz. Baik. Terima kasih. Seterusnya kita pergi ke anjakan yang kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia dia memperkenalkan
kriteria pemilihan berasaskan kompetensi. Jadi kompetensi ni maksud tanggungjawab lah. Dan memperkukuhkan proses perancangan pergantian bagi pengetua besar melalui tahun 2013. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia cuba untuk mencari ataupun untuk mendapatkan guru besar yang berkualiti. Sebab apa? Bila dapat guru besar yang berkualiti, secara langsung dia dapat mentadbir sebuah sekolah tu dengan lebih cemerlang. Jadi kesannya kepada guru yang berjiwa pendidik, mereka dapat menyumbang idea sedikit sebanyak untuk berkongsi pendapat antara guru-guru tersebut. Tetapi sekiranya guru-guru yang dilatih itu tidak berprestasi, berkemungkinan boleh menyebabkan prestasi sekolah itu menurun. Jadi seterusnya kita pergi ke anjakan yang ke-6, iaitu mengupaya JPN, DPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Jadi KPM ni dia cuba mengupayakan JPN dan DPD untuk memberikan keperluan khas. Bayangkan kita berada di Semenanjung, kita beruntung kerana mempunyai keperluan khas untuk belajar seperti papan whiteboard, kursi meja dan sebagainya. Infrastruktur di sekolah yang tak di sekolah tersebut. Jadi KPM dia cuba untuk memastikan kesemua sekolah dapat memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang tahun 2013, terutamanya bagi-bagi daripada Sabah dan Sarawak. Jadi sebenarnya kita tahu Sabah Sarawak ni adalah negeri yang kurang maju betul. Ini disebabkan oleh faktor muka buminya yang sangat di sini air, di sini daratan. Ia menyukarkan sedikit pihak Jabatan Pendidikan Negeri untuk membantu infrastruktur sekolah di Sabah dan Sarawak. Bagaimana pula dengan pendapat dia? Ini betul juga kerana Sabah dan Sarawak ni banyak kawasan pedalaman yang menyebabkan susah untuk mencapai pelbagai kemudahan asas, terutamanya talian internet yang menjadi kewajipan pada masa sekarang. Jadi implikasi dia, guru-guru dapat meneruskan pembelajaran dengan lebih lancar dan tersusun. Jadi secara langsung PDPC itu dapat dijalankan dengan lebih smooth, dengan lebih lancar lah. Terusnya kita pergi ke anjakan yang ke-7, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pentadbiran di Malaysia. Jadi seperti mana kita tahu, pada waktu sekarang ni teknologi sudah berkembang di seluruh dunia. Jadi KPM ni dia cuba untuk menerapkan pembelajaran melalui dalam talian, ini menggunakan internet. Jadi pada tahun 2013 KPM ni dia sudah melancarkan satu bestari net di setiap kawasan, dan mereka menyediakan 1000 tempat untuk melaksanakannya. Jadi kebaikannya, sebagai contoh, apabila kita berada di tempat yang jauh antara guru dan pelajar, walaupun berada di tempat jauh, tapi proses pembelajaran dapat dilaksanakan. Betul. Jadi saya nak tanya kepada Ram, apakah implikasi guru ICT ni kepada seorang guru? Implikasi guru kepada seorang guru adalah implikasi pada seorang guru saya tidak dapat, tapi implikasi pada murid saya boleh terangkan bahawa sekiranya ICT itu tidak digunakan dengan sebaiknya, maka murid-murid akan terlalu lalai dengan gadget tersebut seperti bermain game, menonton video dan lain-lain. Namun saya rasa ada je impak yang boleh, impak buruk yang akan dikenakan kepada guru. Misalnya guru-guru veteran yang sudah lama berkhidmat di dalam bidang pendidikan akan mempunyai kesukaran apabila ia perlu menguasai bidang teknologi yang memerlukan daya kemahiran berfikir yang tinggi. Contohnya sekarang kita sedang menggunakan laptop yang mana guru-guru pada dahulu hanya mengajar menggunakan kaedah konvensional, iaitu kaedah tangan, dan sekarang kita telah mempunyai teknologi inilah. Itulah impak buruknya pada guru. Betul, saya setuju. Jadi impak yang positifnya, guru tu dapat melaksanakan pembelajaran tu tidak kira di mana dia berada, walaupun contoh zaman corona kita berada di rumah dan di tempat tersebut. Jadi kita pergi ke anjakan yang ke-8, iaitu mentransformasi keupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian.
Jadi GPM ni dia mengupayakan GPM dan PPE dengan memberi lebih hak untuk membuat keputusan dan bajet bagi tahun 2013. Jadi implikasinya guru ni dapat melaksanakan ataupun menimba satu ilmu yang barulah dalam melaksanakan pentadbiran di sekolah tersebut. Jadi kita teruskan dengan Saudara Farhan. Baiklah, yang anjakan yang ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara menyeluruh. Misalnya, saya boleh berikan kepada saudara-saudara sekalian mengaitkan setiap melengkapi ibu bapa dengan membantu pembelajaran anak mereka melalui saranan pelibatan ibu bapa dan akses atas talian iaitu SAPS, yang mana ibu bapa mempunyai akses untuk melihat pencapaian akademik anak-anak. Jadi jika kita lihat di sini, ini secara tak langsung membantu guru-guru untuk mendidik anak-anak, kerana guru-guru itu adalah ibu bapa yang kedua bagi anak-anak, betul tak saudara? Tapi kita tak boleh menolak bahawa guru-guru ini hanyalah insan biasa seperti kita dan tak mampu untuk mendidik setiap seorang daripada anak-anak murid mereka. Jadi tujuan SAPS inilah untuk membantu guru-guru dan ibu bapa. Impaknya hubungan guru dan ibu bapa dapat menjadi sangat erat dan juga membantu anak-anak ini membesar dengan jayanya. Itu impak positif lah. Kemudian kerana masa sudah mencemburui kita, saya teruskan kepada anjakan yang ke-10, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Kerajaan berusaha untuk mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid-murid, jelas dan merealisasikan program tersebut untuk memberi impak yang tinggi berselaras dengan anjakan keseluruhan. Contohnya, setiap program yang kerajaan keluarkan perlulah diambil kira dari aspek apakah impak kepada masa hadapan. Adakah program ini memberi satu perkara yang bagus ataupun hanya sekadar untuk memenuhi takut sekolah. Misalnya program satu murid satu sukan dan juga program teknologi inovasi. Ini juga membantu anak-anak murid kita untuk lebih memahami teknologi lah. Itulah impaknya. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Ilham untuk memberi anjakan yang terakhir. Anjakan yang terakhir iaitu anjakan yang ke-11 ialah meningkatkan keterusan untuk accountability awam secara langsung. Yang mana accountability yang bermaksud tanggungjawab. Jadi dalam usaha ini, kerajaan ini telah menerbitkan laporan tahunan awam. Jadi laporan tahunan awam ini adalah bagi memastikan kemajuan sasaran dan inisiatif dan pembangunan pendidikan. Jadi laporan ini telah diterbitkan pada tahun pertama PPPN dilancarkan, iaitu pada tahun 2013, di mana laporan tahunan awam ini ingin menjelaskan sejauh mana keberhasilan PPPM ini dijalankan ke atas pendidikan Malaysia. Kerajaan juga telah melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan akan dilaksanakan pada 2025 bagi memastikan pelan pembangunan pendidikan ini kekal relevan atau sesuai dengan perkembangan semasa kini. Jadi impaknya kepada guru ialah di mana guru dia akan melahirkan guru yang bertanggungjawab. Anjakan ini menuntut guru menjalankan tugas dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan accountability mereka terhadap profesion keguruan. Jadi itu sahaja daripada anjakan 11. Nampaknya masa telah mencemburui kita. Saya setuju, jika kita mahu hurai dengan lebih lanjut, maka 20 minit ni sangat tidak cukup lah. Sangat tak cukup bagi kami lah, kerana kami suka menghurai. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin kesimpulan daripada saya mungkin kesimpulan daripada tuan berdua untuk menyimpulkan apa 11 anjakan ni. Kesimpulan kita boleh ambil dari PPPM ni, PPPM ni dia sedikit sebanyak meningkatkan proses pendidikan di negara kita daripada start daripada 2013 ialah kita tahu sekarang dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2025. Jadi PPM ni dia menjadikan negara kita lebih maju lah untuk mengikuti arus besar.
Namun ada impak negatif yang kita tidak boleh tolak. Contohnya, guru-guru akan lebih stres kerana tekanan kerja yang sangat tinggi bagi memenuhi KPI yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini juga menjadi salah satu faktor penting kenapa guru-guru pension awal. Itulah impak negatif yang saya boleh katakan. Jadi Ilham, dari aspek rujukan, apakah penjelasan anda? Rujukan ni kami telah paparkan di slide. Jadi boleh tengok kepada rujukan-rujukan tersebut. Okey, baiklah. Akhir kata, kita tidak boleh nak panjang-panjangkan lagi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Farhan dan juga saudara Faiz, juga kepada penyelaras kursus ini iaitu Dr. Linda. Jadi kami sudahi kalam kami dengan terima kasih dan Assalamualaikum, bye bye.